ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini kita akan bahaskan satu kitab yang baru, iaitu kitab 10 Prinsip Penyucian Jiwa karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan minta maaflah tadi ada masalah gangguan bunyi dan mungkin masalahnya masih ada, cuma nak kata kita dah cuba ikhtiar. Minta maaflah banyak-banyak atas sebarang kesulitan dan gangguan. Memang nak kena bagi technician lah tengok. Ini antara cabaran-cabaran tuan-tuan dan puan-puan bila diadakan kuliah live sepanjang PKP ini, ya, kerana ialah al-maklum tidak ada sesiapa yang dapat bantu di sini dan kita pula bukan pakar. Baik. Jadi tuan-tuan, buku karangan 10 Prinsip Penyucian Jiwa karangan Syekh Abdul Razak ini ialah buku karangan Syekh Abdul Razak, dan beliau adalah di antara tenaga pengajar di Universiti Islam Madinah, dan beliau dah dapat taraf profesor, ya, kiranya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr lah, ya. Dan beliau juga antara tenaga pengajar di Masjid Nabi, dan ayah beliau, ya, iaitu Syekh Abdul Muhsin, beliau di antara bahkan boleh kita kata ayah beliau Syekh Abdul Muhsin adalah ulama paling atas lah, ya, ulama paling atas di Madinah, ya, pada ketika ini. Dan alhamdulillah, semasa saya belajar di Universiti Islam Madinah dahulu, saya berkesempatan untuk belajar dengan kedua-dua mereka, ya, Syekh Abdul Razak dan juga ayah beliau Syekh Abdul Muhsin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira tanpa kita berlengah lagi, kiranya boleh kita terus bedah buku 10 Prinsip Penyucian Jiwa ini. Dan boleh saya tambah sebelum itu, saya lihat Syekh Abdul Razak banyak mengarang kitab-kitab dalam bab akhlak, ya, dalam bab yang berkait dengan jiwa, yang berkait dengan akhlak, ya, prinsip-prinsip yang perlu dipegang oleh setiap seorang muslim, dan hal-hal yang seumpamanya. Dan di antara buku-buku beliau yang lain antaranya ialah buku fiqh doa dan zikir, ya, buku fiqh doa dan zikir. Di samping itu juga ada sebuah kitab lagi yang sedang kita bahaskan, cuma dalam kuliah yang lain, iaitu fiqh Asma'ul Husna. Dan saya kira ini semua tulisan-tulisan yang menarik, yang mungkin tidak pernah dibahaskan pada zaman sekarang lah, paling tidak, ya. Jadi beliau di antara, ya, ulama yang memberi perhatian kepada bab-bab yang mungkin, ya, ilmuwan lain
tidak membahaskannya secara terperinci seperti mana yang dilakukan oleh beliau. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh izinkan saya untuk membedah kitab 10 prinsip penyucian jiwa ini, dan kita mulakan dengan mukaddimah, ya, di mana saya akan bacakan terjemahannya semata-mata, ia berdasarkan kepada buku terjemahan 10 prinsip penyucian jiwa ini, ya. Tajuk asal dia 10 qawaid fi tazkiyatin nafs, yani 10 prinsip penyucian jiwa. Jadi saya akan bacakan terjemahannya sahaja. Saya kira supaya kita tidak terlalu membuang masa dengan membaca teks bahasa Arabnya. Dan saya tengok terjemahan, ya, buku terjemahan ni dia memang dia kaedah terjemahan dia ialah dia letakkan terjemahan di sebelah satu muka, manakala teks asalnya, teks bahasa Arabnya di sebelah satu muka. Ya, saya lihat itu satu pendekatan yang menarik oleh pihak penerbit, yang membantu untuk sesiapa yang boleh membaca bahasa Arab untuk menyemak teks asalnya dalam bahasa Arab. Walau macam mana pun, untuk dalam kuliah ni kita akan bacakan terjemahannya sahajalah, ya. Jadi penulis Syekh Abdul Razak hafizahullah, dia memulakan dengan menyebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb sekalian alam. Semoga selawat dan salam dicurahkan ke atas sebaik-baik Nabi dan penutup segala Rasul, Nabi, contoh tauladan serta penyejuk mata kita, Muhammad bin Abdullah Al-Hadi Al-Amin, kaum kerabat dan para sahabat baginda sekalian, serta mereka yang menelusuri petunjuk mereka hingga ke hari kiamat. Ada disebutkan tadi yang kita baca tadi, Nabi, contoh tauladan serta penyejuk mata kita. Apa yang dimaksudkan dengan Nabi, contoh tauladan? Itu saya kira maksud yang jelas. Tetapi perkataan penyejuk mata kita, ya, penyejuk mata boleh kita kata yang membuatkan seseorang itu merasa tenang, ya. Sama ada apabila bertemu dengannya, seperti mana halnya dengan para sahabat. Mereka lah satu-satu generasi yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda hidup. Penyejuk mata juga boleh kita kata yang hati seseorang itu akan merasa tenang apabila di samping bertemu dengan baginda, demikian juga apabila disebutkan nama baginda ataupun dibacakan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mana sepatutnya sifat yang ada pada setiap seorang muslim, di mana sepatutnya Rasulullah menjadi manusia yang paling kita cintai berbanding sekalian manusia yang lain, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian adalah tanda iman, menjadi syarat iman, ya, setiap seorang muslim. Demikian juga disebut Muhammad bin Abdullah Al-Hadi Al-Amin. Al-Hadi maknanya yang memberi petunjuk, ya, kerana Nabi menyampaikan Al-Quran dan hadis, dan inilah, ya, dua sumber petunjuk kita. Al-Amin maknanya jujur atau amanah lah, ya, yang bersikap jujur dan tidak sama sekali bersikap khianat, ya. Baik, seterusnya amma ba'du. Apa yang dimaksudkan dengan amma ba'du? Ya, penterjemah tidak menterjemahkan, sedangkan maksud dia amma ba'du maknanya seterusnya, ya, seterusnya. Ini adalah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, dan pada hari ini memang digunakan secara meluas dalam bicara dan tulisan orang-orang Arab. Ia dah menjadi sebahagian satu budaya, ya. Apabila dalam satu ucapan dimulakan dengan mukaddimah, kemudian apabila nak dimulakan isi satu ucapan itu dimulakan dengan perkataan amma ba'du, ya. Ini sunnah Nabi, ya, dilakukan oleh Nabi, dan
ia terus dihidupkan sehingga menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat Arab pada hari ini, dan maksud dia ialah seterusnya, ya. Seterusnya, jiwa yang terletak di antara dua lambung setiap insan itu mempunyai kedudukan yang sangat agung dan martabat yang begitu besar. Apa yang sedang dibahaskan di sini ialah jiwa. Jiwa yang terletak di antara dua lambung setiap insan. Lambung maknanya bahagian sisi kita, ya. Ini bahagian sisi kita. Sepanjang bahagian sisi ini disebutkan lambung, ya. Seperti mana kalau kita tidur di sebelah lambung, ya, kanan atau kiri kita, ya. Sunnahnya kita tidur di sebelah lambung kanan kita, maknanya kita tidur mengiring. Jadi penulis kata jiwa, ya, yang terletak di antara dua lambung, dan secara tepatnya iaitu jiwa yang ada dalam hati jantung kita, ya. Di mana terletak jiwa? Jawapannya dalam hati jantung, ya. Mempunyai kedudukan yang sangat agung dan martabat yang begitu besar, ya. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW bahawa ada satu segumpal daging dalam tubuh badan kita, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh badan itu, dan jika dia buruk maka buruklah seluruh tubuh badan itu. Kata Nabi, ala wahiyal qalb, sesungguhnya segumpal daging itu ialah jantung, ya. Tempat letak jiwa kita lah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah bersumpah dengan nama sebilangan makhluk-makhluknya yang besar yang menunjukkan keagungannya dalam surah Asy-Syams ke atas jiwa-jiwa yang berjaya dan jiwa-jiwa yang tidak berjaya. Ini Allah bersumpah, ya, dengan sebilangan makhluk-makhluk, ya, berkenaan jiwa manusia, ya. Ini seperti mana dalam surah Asy-Syams, ya, wasyamsi waduhaha. Setiap perkataan atau setiap huruf waw dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, dan seterusnya. Setiap huruf waw dalam setiap ayat dalam surah Asy-Syams atau permulaan surah Asy-Syams, huruf waw ini adalah huruf sumpah, ya. Seperti mana mungkin kita biasa dengar, wallahi, tallahi, billahi. Ini 3 huruf sumpah dalam bahasa Arab. Huruf saja, tetapi dia membawa erti sumpah. Wallahi, waw campur Allah. Tallahi, huruf campur nama Allah. Dengan ba, billahi, huruf ba campur Allah. Waw, ta dan ba. Ini dikata 3 huruf sumpah dalam bahasa Arab. Ya, jadi dalam surah Asy-Syams Allah memulakan dengan huruf waw, iaitu huruf waw sumpah, atau dalam terjemahan kita sebut dengan perkataan demi matahari yang cahayanya terang benderang, dan bulan apabila ia mengiringinya, dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata, dan malam apabila ia menyelubunginya, demi langit dan yang membenanya, serta bumi dan yang menghamparkannya. Ini semua perkataan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, langit, bumi. 6 makhluk. 6 makhluk ini Allah bersumpah dengannya di awal surah Asy-Syams. Mungkin ada yang bertanya, macam mana pula Allah bersumpah dengan makhluk? Kita kata itu khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau dia nak bersumpah, dia akan bersumpah dengan makhluknya. Berbanding dengan kita, kalau kita nak bersumpah, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Kalau kita bersumpah dengan makhluk, ya, seperti perkataan seseorang kita, demi nenek moyang aku, itu, ya, ini sumpah
yang membawa erti syirik. Ya, ini perbuatan syirik lah. Ya, kalau kita bersumpah dengan selain nama Allah, maka itu syirik. Tetapi hal ini berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berhak untuk bersumpah dengan apa sahaja, kerana itu semua adalah makhluknya. Ya. Kemudian Allah kata, wa nafsin wa ma sawaha. Demi, ya, kalau ada sesiapa yang mempunyai kitab terjemahan ni, sambil-sambil tu kita boleh perbetulkan mana-mana terjemahan yang perlu. Ya, jadi kita kata, Allah kata demi diri manusia tu, kita ganti dengan perkataan jiwa. Kerana itu poin, ini petunjuk dalil dalam ayat ini sebenarnya. Jadi kalau kita guna perkataan diri manusia, nanti hilanglah perkara atau poin yang nak disebutkan dalam ayat ni. Jadi sebetulnya atau sebaiknya kita kata demi jiwa dan yang menyempurnakan kejadiannya. Ya, jadi Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Allah bersumpah dengan jiwa manusia, demi jiwa manusia, ya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Jiwa manusia, antara peranan dia ialah apa? Mengilhamkan kepada kita hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Ya, dari mana datang niat itu? Dari mana datang keazaman seseorang untuk melakukan sesuatu? Dari mana datang hasrat, keinginan kita untuk melakukan sesuatu, tak kira sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Jawapannya, dia semua kembali kepada jiwa, atau yang biasa kita guna, kita kata hati. Dia semua kembali kepada hati. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan, sekali lagi kita sambil-sambil kita betulkan terjemahannya. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan jiwanya bersih. Jiwanya bersih. Berjayalah orang yang menjadikan jiwanya bersih. Jadi mana yang lain tu boleh dipadamkan. Ya. Kita cantikkan terjemahan tu lagi. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang menjadikan jiwanya bersih. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan jiwanya itu susut dan terbenam kebersihannya. Wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan jiwanya susut dan terbenam kebersihannya. Yakni dengan sebab kekotoran maksiat. Ini dalam surah Asy-Syams ayat 1 hingga 10. Jadi kita lihat dalam ayat ini diketengahkan oleh penulis, ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini dia bersumpah dengan jiwa manusia. Allah bersumpah dengan jiwa manusia yang Allah telah sempurnakan kejadiannya, seperti mana manusia secara amnya telah disempurnakan kejadian kita, seperti mana dalam surah At-Tin. Maka demikian juga Allah telah sempurnakan jiwa kita, antaranya dengan membolehkan jiwa kita mengilhamkan kepada kita untuk melakukan sama ada hal kebaikan atau hal keburukan, bergantung kepada keadaan seseorang itu. Ya, sama ada keadaan orang itu baik atau buruk. Ya, maka ya, hal itu semua dipengaruhi oleh jiwa manusia. Ya, jadi kata penulis, firman Allah Azza wa Jal, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan, sekali lagi boleh dibetulkan terjemahan, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan jiwanya bersih, ya, iaitu dengan iman dan amal kebajikan. Asal maksud az-zakah ialah, iaitu dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha, digunakan perkataan zakah seperti mana dalam istilah zakat. Ya, kita biasa dengar perkataan zakat, ya, zakat harta dan seumpamanya, ya, zakat tanaman, zakat haiwan ternakan dan seumpamanya. Jadi apa maksud zakat? Kata penulis, asal maksud az-zakah
ialah pertambahan dalam kebaikan. Pertambahan dalam kebaikan. Maksud ayat ini ialah sesiapa yang berusaha untuk menyucikan jiwanya serta memperbaiki dan meninggikannya, memperbaiki jiwanya, ya, maknanya sentiasa berwaspada tentang hal keadaan dirinya, jangan sampai dinodai, jangan sampai dikotori, ya, oleh benda-benda asing yang boleh menodai jiwa itu, dan meninggikan jiwa seseorang itu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih tinggi. Bagaimana? Dengan memperbanyakkan amalan ketaatan dan kebaikan serta menjauhkan diri daripada keburukan dan kejahatan, maka telah terrealisasilah kejayaannya. Nak dikatakan di sini bahawa kejayaan seseorang, ini perincian permasalahan. Kejayaan seseorang, percaya atau tidak, akhirnya kembali kepada kedudukan jiwanya. Ya, kedudukan jiwa seseorang itu akan menentukan hala tuju seseorang, sama ada dia berjaya atau dia tewas dalam kehidupan dunia ini. Dia berjaya di dunia dan kesudahannya di akhirat apabila dia dimasukkan ke dalam syurga, atau dia gagal di dunia lalu kesudahannya di akhirat dia dicampakkan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Kesudahan ini semuanya kembali kepada kedudukan jiwa seseorang. Jika jiwa seseorang itu baik, maka baiklah kesudahan dia. Jika jiwa seseorang itu buruk, maka buruklah kesudahannya. Di sini boleh saya tarik perhatian tuan-tuan, satu perkara yang mungkin jarang-jarang kita dengar atau jarang-jarang diberi perhatian, ya. Baik, iaitu kaitan antara jasmani dan rohani kita, ya, kaitan antara jasmani dan rohani kita. Sering sahaja dalam perbahasan, apatah lagi daripada apa yang kita dengar daripada orang-orang kafir barat, ya, penekanan selalu diberikan kepada jasmani, ya, selalu diberi perhatian kepada jasmani, daripada sudut makan minum, ya, daripada sudut tempat tinggal, pakaian dan seumpamanya. Diberikan perhatian yang sebanyak-banyaknya. Dengan erti kata, ya, sering kita mendengar orang kata, ya, kita kena jaga makan minum kita bagi memastikan kesihatan kita baik dan seumpamanya. Ya, ini memang kita biasa dengar lah. Dan kalau kita dengar, ya, perbahasan dalam kalangan, ya, ilmuwan barat dan seumpamanya, memang inilah, ya, fokus perhatian mereka kepada kedudukan jasmani manusia. Tetapi percaya atau tidak, hampir tidak ada sama sekali, ya, perhatian serta fokus diberikan kepada kedudukan jiwa, ya, status jiwa kita, sama ada baik atau buruk, ya, hampir tidak diberi perhatian sama sekali, ya. Sedangkan seperti mana dalam perbahasan, ya, kita tadi, ternyata bahawa kedudukan jiwa jauh lebih utama, jauh lebih penting berbanding jasmani, ya. Jiwa boleh kita kata kedudukan rohani lah, ya, jiwa atau rohani, hati dan seumpamanya, ini semua membawa erti yang sama lah kita kata. Ternyata bahawa kedudukan jiwa manusia keutamaannya mengatasi kedudukan jasmani. Bahkan kalau jiwa baik, maka jasmani pun akan baik, dan bukan sebaliknya. Barangkali kita boleh makan makanan yang berzat, makanan yang berkhasiat dan sebagainya, kita jaga pemakanan kita, tetapi kalau kita tidak menjaga kedudukan jiwa hati kita, kedudukan kita tetap akan rosak. Kita akan jadi rosak, ya, fikiran kita akan jadi
celaru dan seumpama. Ya, hati kita tidak akan rasa tenang dan sebagainya. Ya, akibat jiwa yang tidak diberi perhatian, akibat jiwa yang tidak dijaga. Jadi ini yang perlu kita ambil perhatian, yang sememangnya diberikan perhatian oleh agama kita, agama Islam. Ternyata Islam tidak mengabaikan kedua-dua perkara ini, iaitu kedudukan jasmani atau kita kata kesihatan jasmani dan juga kesihatan rohani, kesihatan jiwa. Ya, kedua-duanya perlu diberi perhatian, bahkan perhatian kepada jiwa perlu diberi perhatian yang lebih tinggi berbanding kesihatan jasmani, kerana dia lebih penting. Ya. Jadi Allah kata penulis, firman Allah Azza wa Jal, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan jiwanya itu susut dan terbenam kebersihannya. Ini kesudahan. Kalau kita mengabaikan kedudukan rohani kita tidak memberikan kepada rohani kita pengisian yang sepatutnya, seperti mana kita memberi pengisian kepada jasmani kita dengan makan minum, ternyata rohani kita juga perlu kepada pengisian. Kalau kenderaan kita dia perlu kepada pengisian, kita isi petrol, bahan bakar untuk dia bergerak. Jasmani kita beri pengisian makan minum untuk kita mampu berjalan. Nak kata jiwa juga ada pengisian yang memang ramai manusia mengabaikan hal ini, sedangkan dia penting. Jadi Allah kata, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan jiwanya susut dan terbenam kebersihannya. Ya, bila kita tak jaga, akhirnya benda tu akan jadi kotor. Ya, kalau rumah kita, tinggalkan rumah, kalau apa juga, ya, kita tak jaga sesuatu, akhirnya dia akan jadi kotor. Begitu juga dengan jiwa kita, sekiranya kita mengabaikan kesihatan jiwa kita, akhirnya dia akan dinodai dengan hal-hal maksiat, dinodai dengan hal-hal bid'ah, dinodai dengan hal-hal syirik dan kufur, wal'iyadu billah. Jadi kata penulis, asal maksud at-tadziyah, ya, iaitu kembali kepada ayat Al-Quran, waqad khaba man dassaha, daripada perkataan dassa, dal sin, dia punya kata nama dia dipanggil at-tadziyah. Dassa, at-tadziyah, ya. Asal maksud at-tadziyah ialah menyembunyikan. Hal ini kerana seseorang pelaku maksiat telah menyembunyikan jiwa yang mulia pada asalnya dengan melakukan pelbagai dosa. Yang ini dia tidak memberi perhatian kepada jiwanya, dia mengabaikan kesihatan jiwanya. Sedangkan jiwa kita asalnya mulia. Jiwa kita asalnya mulia, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan berdasarkan atau dilahirkan dengan mengikut fitrah. Fa abawahu yuhawwidanih aw yumajjisanih. Maka kedua-dua ibu bapa lah yang akan menjadikan seseorang itu jadi Yahudi atau jadi Majusi. Jadi Nabi tak kata dan kedua-dua ibu bapanya akan menjadikan dia Muslim. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata setiap anak itu dilahirkan ikut fitrah, dan ibu bapalah yang menjadikan, memesongkan si anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Majusi atau selainnya. Maksud di sini ialah bahawa anak itu dilahir mengikut fitrah, dan fitrah itu ialah Islam. Fitrah itu ialah Islam. Islam ialah agama fitrah. Ini mungkin biasa kita dengar. Apa maksud Islam agama fitrah? Islam dia datang dengan syariat dari sudut akidah dan amal ibadah yang menepati jiwa kita. Yang jiwa kita akan merasa yang tidak akan rasa berat untuk nak terima. Ya, sesuatu yang disyariatkan dalam Islam itu. Jiwa mudah sahaja menerimanya. Kenapa? Kerana syariat Islam dia bersesuaian dengan fitrah.
maka sudahannya, hasilnya jiwa kita merasa tenang, merasa senang, merasa gembira, ya, merasa merasa teruja dan seumpamanya dengan apa yang disampaikan dalam Islam itu. Jadi ini maksud kenyataan penulis tadi, bahawa seseorang pelaku maksiat telah menyembunyikan jiwanya yang mulia pada asalnya dengan melakukan pelbagai dosa. Asal manusia jiwanya mulia seperti mana kita lihat anak-anak. Sebagai contohlah, dia contoh mudah. Kita tengok anak-anak kecil. Secara dasarnya lah, secara amnya, bila kita tengok anak-anak kecil, ya, dia orang ada tak kecenderungan untuk buat benda jahat dan seumpamanya, ya, buat benda jahat lah kita kata, ya. Kita akan dapati anak-anak kecil, biasa kita kata anak-anak kecil ni innocent, maknanya dia tak bersalah. Maknanya dia, anak-anak kecil ni dia baik-baik belaka, ya. Dia apa? Dia lembut, dia gembira, dia ceria, dia hati baik, tak bercakap bohong, suka tolong mak bapak dan seumpamanya bila dia kecil lah, ya. Tetapi kalau tidak diberi perhatian, diabaikan oleh mak bapak, kesudahan dia jadi nakal, dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dan seumpamanya. Tetapi asalnya mungkin kita boleh setuju bahawa budak-budak kecil dia memang innocent, dia tak bersalah. Dia kalau dia tak pernah nak buat satu benda jahat tu dengan niat jahat, tak ada. Dia mungkin nakal dan seumpamanya, dia dalam proses dia nak belajar, tetapi dia takkan buat benda jahat dengan memang niat jahat, dengan hati dendam, dengan hati yang memang kita kata secara amnya tidak ada, dia tidak macam tu. Jadi ini maksud bahawa asal kejadian manusia, asal kejadian seseorang itu, ya, hatinya mulia, ya, sebelum dia dinodai dengan hal-hal dosa. Jadi kata penulis, dia meliputi jiwanya, ya, sambil-sambil boleh buat pembetulan yang sepatutnya. Dia meliputi, seseorang manusia itu meliputi jiwanya dengan perbuatan jahat dan keji. Ini perbuatan jahat dan keji ini datang kemudian. Asalnya jiwa kita baik, fitrah, mengikut fitrah, ya. Setelah itu dinodai dengan perbuatan jahat dan keji, serta menghancurkan jiwanya dengan melakukan perkara-perkara yang mengaibkan, sehingga jiwanya menjadi rendah. Rendah maknanya dalam kedudukan yang hina, ya. Jiwanya menjadi rendah, hina dan tidak murni, sekaligus melayakkannya memperoleh kekecewaan dan kerugian disebabkan perbuatan tersebut. Semoga Allah melindungi kita daripadanya, ya. Bila jiwa kita, sekiranya kita biarkan jiwa kita kotor, hina, ya, kesudahan ini kita akan mendapat kekecewaan, ya, apabila, ya, kita banyak bergulung dengan hal-hal maksiat, ya, kesudahannya hati kita tidak akan pernah merasa tenang, hati kita akan sentiasa gundah gelana, hati kita sentiasa akan rasa bersalah, ya, hati kita akan banyak menyesal, ya, dan seumpamanya. Dan kemuncak penyesalan akan dirasai oleh setiap seorang yang bersalah daripada kalangan, tak kira daripada kalangan ahli maksiat atau orang-orang kafir, di akhirat nanti apabila mereka berdepan dengan ancaman azab api neraka wal-iyadu billah, maka waktu itu mereka, ya, akan berhadapan dengan sebesar-besar kekecewaan dan kerugian. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, penulis dia ada membawa nukilan daripada Imam Ibn Al-Qayyim yang berkata, jiwa-jiwa yang mulia tidak akan senang hati melainkan dengan perkara yang tertinggi, benda yang terbaik, paling utama, paling penting dan paling terpuji kesannya. Jiwa-jiwa yang baik, dia sentiasa akan terdorong kepada benda-benda yang disyariatkan oleh Islam. Kerana yakinlah tuan-tuan dan puan-puan bahawa Islam tidak mensyariatkan sesuatu melainkan apa yang baik-baik belaka. Syariat Islam tidak pernah mensyariatkan sesuatu yang buruk,
sesuatu yang jahat dan seumpamanya. Syariat Islam adalah syariat yang baik-baik berlaku, ya. Jadi jiwa yang tenang, jiwa yang mulia akan sentiasa senang hati dengan perkara-perkara yang baik, ya, amal-amal ibadah, hal-hal yang dituntut dalam agama dan seumpamanya. Manakala jiwa-jiwa yang hina pula akan berlegar-legar sekitar perkara yang keji, lalu bertenggek padanya sebagaimana lalat hinggap pada kekotoran. Jadi ini kita kata ciri-ciri jiwa yang baik dan ciri-ciri jiwa yang buruk. Ini kita kena bermuhasabah di sini. Sekiranya kita tertanya-tanya bagaimana kedudukan jiwa kita, maka boleh sahaja kita menyemaknya, boleh sahaja kita memerhatikannya dengan kita melihat bagaimana prestasi keadaan kita. Adakah kita cenderung kepada hal-hal kebaikan atau sebaliknya? Sekiranya hati kita cenderung kepada hal-hal kebaikan, bermula dengan menjaga solat, beramal ibadah, ya, atau lebih utama kita menjaga tauhid, kita memberi keutamaan kepada mengesakan Allah, menjaga hak-hak Allah, ya. Kita benci kepada hal-hal syirik, kita benci kepada hal-hal kufur yang menyekutukan Allah, yang membawa kemurkaan Allah, ya. Kita benci, kita tak suka benda-benda maksiat, ya. Seperti perbuatan meninggalkan solat, perbuatan cuai dalam mengerjakan solat, di samping hal-hal maksiat yang lain seperti mengumpat, berbohong, mencuri, dan macam-macam lagi, ya. Sekiranya kita ada kecenderungan yang sedemikian, maka itu satu petanda yang baik bahawa jiwa kita dalam keadaan yang baik. Berbanding kalau diri seseorang itu dia ada kecenderungan kepada hal-hal yang tidak baik, dia ada kecenderungan kepada benda-benda yang buruk seperti cuai dalam mengerjakan solat, cuai dalam melaksanakan tanggungjawab, gemar, ya, melakukan hal-hal yang tak sepatutnya, gemar berbohong, gemar memaki hamun, gemar menggunakan perkataan-perkataan yang kotor, ya, sumpah seranah, kata-kata kesat dan seumpamanya, maka ini satu indikasi, satu petunjuk bahawa jiwa kita tidak berada pada keadaan yang sepatutnya. Jadi kata penulis atau penulis menukilkan perkataan Ibnul Qayyim, jiwa yang mulia dan tinggi tidak akan senang hati dengan kezaliman, kekejian, korupsi maupun pengkhianatan. Kerana nilai pengkhianatan di sini boleh kita faham mengkhianati diri kita dan orang lain. Mengkhianati diri kita dengan hal-hal maksiat. Bila kita buat maksiat, bila kita buat benda-benda yang tak sepatutnya, fahamlah bahawa kita telah mengkhianati diri kita. Apabila dengan perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya ini akan membuatkan kita, akan melayakkan kita dihumban ke dalam api neraka, dan itu memang satu pengkhianatan atas diri kita. Kerana kita akhirnya kita menyeksa diri kita dengan perbuatan diri kita sendiri, ya. Pengkhianatan ke atas orang lain itu saya kira jelas, ya. Kerana nilainya lebih besar dan lebih mulia, ya, berbanding hal tersebut, ya. Dan jiwa yang mulia dia akan, ya, dia akan berwaspada dengan hal-hal yang boleh merosakkannya, ya, kerana baginya kebersihan jiwa itu sangat penting bagi seseorang itu. Sementara jiwa yang hina dina pula bertentangan dengan keadaan tersebut. Hal ini kerana setiap jiwa itu akan condong kepada apa sahaja yang bersesuaian serta menyamainya. Ya, ini fitrah, ya, atau ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Ini asal kejadian Allah Subhanahu wa taala. Bahawa seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Seperti mana seseorang itu akan melakukan hal-hal yang dia biasa melakukannya. Maka jika orang itu baik, dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang baik.
jika jiwa seseorang itu baik, maka tindak tanduk dia juga akan baik. Perkataan dia baik, perbuatan dia pun baik. Demikian sebaliknya, kalau seorang itu buruk, maka kita akan dapati bahawa kenalan rakan-rakan pergaulannya pun macam dia juga. Demikian juga kalau jiwanya buruk, hal ini akan terserlah pada perkataan dan perbuatan dia. Ya, kerana seperti mana dalam ungkapan bahasa Arab yang menyebut al-zahir inwan al-batin. Zahir seseorang mencerminkan batinnya. Zahir seseorang mencerminkan batinnya. Maknanya tindak tanduk seseorang, perkataan dan perbuatan dia. Ini semua mencerminkan keadaan hati nurani dia. Ya. Baik, lantaran pentingnya perihal tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs ini istilah dia. Maksudnya penyucian jiwa. Setiap Muslim yang ingin menasihati dirinya. Apa artinya menasihati dirinya? Makna asal perkataan nasihat yakni berbuat baik. Ya. Menasihat, berlaku nasihat terhadap seseorang. Maknanya mengharapkan kebaikan buat seseorang. Jadi bila kita jumpa istilah menasihati dirinya, maknanya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Wajiblah memberi perhatian terhadapnya. Maknanya wajiblah dia memberi perhatian kepada kedudukan jiwanya dengan sebaik-baiknya. Maknanya kita kena jaga jiwa kita. Kita kena jaga hati kita. Jangan kita cuai. Mungkin kita tak nampak jiwa kita, dan memang kita tak nampak jiwa kita. Tetapi jiwa kita ada. Hati kita ada di situ. Tinggal lagi sama ada kita memberi perhatian yang sepatutnya atau tidak. Dia perlu, seseorang itu perlu bermujahadah. Bermujahadah maknanya bersungguh-sungguh memperbaiki jiwanya dalam kehidupannya untuk merealisasikan matlamat yang terpuji ini. Ya, tak dinafikan bahawa nak menjaga jiwa bukan satu hal yang mudah. Kenapa? Kerana manusia seperti mana jiwanya berhadapan dengan bermacam-macam cabaran dan cobaan. Cobaan dalam diri dia, atau kita kata musuh dalam diri, dan juga musuh dari luar. Musuh dalam diri ialah apa yang disebut dengan nafsu. Nafsu satu benda yang lain. Jadi kita ada jiwa dan kita ada nafsu. Ya. Jiwa tempat letaknya dalam hati. Dan ada satu lagi perkara yang di luar hati jantung yang disebut dengan nafsu. An-nafs. Nafsu ni Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu mendorong kepada kejahatan. Ini Allah menjadikan ini macam itu sebagai satu cobaan atas manusia. Jadi nafsu menjadi musuh kita. Dan memang kita sentiasa perlu berwaspada dengan hawa nafsu. Seperti mana manusia juga berhadapan dengan musuh-musuh dari luar. Dalam rupa bentuk manusia atau dalam rupa bentuk syaitan jin dan syaitan manusia yang sentiasa membisik-bisikkan kejahatan kepada dia, ya, jika dia tidak berwaspada, ya. Baik, dia perlu bermujahadah, bersungguh-sungguh memperbaiki jiwanya dalam kehidupannya untuk merealisasikan matlamat yang terpuji ini, supaya dia berjaya di dunia dan akhirat, seterusnya menikmati kebahagiaan yang hakiki. Ya, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat bermula dengan kita menjaga hati nurani kita, bermula dengan kita menjaga jiwa kita. Iaitu asasnya ialah apa? Asasnya dengan kita menjaga hubungan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan jiwa kita dengan Allah baik, maka baiklah jiwa itu dan seterusnya baiklah tubuh badan kita. Ya, kita akan dapat menikmati kebahagiaan, kita akan dapat menikmati kebaikan, seperti mana kita akan dapat menikmati ketenangan. Dan itu adalah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ya, bukan kebahagiaan makan minum,
kebahagiaan pakaian, kebahagiaan tempat tinggal, bermacam-macam ya, hal-hal dunia dan sebagainya. Ini hanya bantu faktor-faktor yang boleh membantu ya. Tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan jiwa ya. Ini di dunia dan seterusnya di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki di akhirat ialah mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ya mengurniakan kepada kita syurganya di akhirat. Sesungguhnya jiwa itu mempunyai hak yang perlu ditunaikan oleh setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata jiwa ni ada hak-hak dia. Ada benda-benda yang kita kena tunaikan. Menjadi tanggungjawab atas kita. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haq. Dan sesungguhnya jiwamu itu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Mana taknya? Kerana jiwa kita menjadi asas keutamaan kedudukan diri kita. Seperti mana hadis yang kita sebut di awal tadi, dalam tubuh badan ada segumpal daging, kalau dia baik maka baiklah, kalau dia buruk maka buruklah. Seluruh tubuh jasad itu apa dia? Iaitu hati jantung. Ini tempat letaknya jiwa. Maka tentu sahaja di sini ada hak-hak dan tanggungjawab yang kita kena laksanakan. Merupakan satu kesalahan, atau kita kata adalah satu kesalahan bagi orang yang menyangka bahawa hak jiwa itu perlu ditunaikan dengan bersikap keras ke atasnya dan menghalangnya daripada hak-hak yang telah Allah fitrahkan dalam seluruh jiwa hajat seorang muslim kepadanya. Ini di sini penulis menyebut dalam proses menjaga jiwa, dalam proses menyucikan jiwa, ada orang kata apa? Ada jalan-jalan. Manusia ada kecenderungan. Ada yang memilih kecenderungan untuk bersikap keras. Itu kata kunci dia. Dia bersikap keras dengan diri dia. Dia bersikap keras dalam menyucikan jiwanya. Bagaimana dia bersikap keras? Dengan menghalangnya daripada hak-hak yang Allah telah fitrahkan dalam jiwa manusia. Antaranya ialah apa? Dengan contohnya dia untuk dia nak suci, kononnya dia nak sucikan jiwa dengan dia menjauhi makan minum. Contoh, dia nak sucikan jiwa dengan dia tidak berkahwin. Dia nak sucikan jiwa dengan dia meninggalkan pakaian yang cantik-cantik dan seumpamanya lah. Dia membiarkan diri dia hidup melarat. Konon atas dasar kononnya zuhud, atas dasar kononnya nak wara'. Sedangkan adakah pendekatan yang sedemikian betul? Ini persoalan ya. Saya bagi satu contoh. Ada, mungkin tak tahulah tuan-tuan pernah dengar atau tidak. Ada yang kata untuk kita menyucikan jiwa kita, antara caranya ialah kita gali kubur kita siap-siap. Tak tahu tuan-tuan pernah dengar atau tidak ya. Kita gali kubur kita sekarang, semasa kita hidup, kita gali kubur kita siap-siap. Dan dari semasa ke semasa, mungkin ada yang bagi cadangan, dari semasa ke semasa bermalamlah di dalam kubur. Tengoklah macam mana untuk kita merasakan sedikit sebanyak tentang bagaimana kehidupan di alam barzakh nanti. Ini ada cadangan, ada yang memberi cadangan yang semacam tu. Persoalan, betul ke cadangan macam tu untuk nak menyucikan jiwa ya, dengan meninggalkan makan minum, dengan hidup membujang, tak kahwin, dengan membiarkan pakaian sumpang camping, dengan mungkin beruzlah, tinggal bersendirian dalam hutan, dalam gua dan sebagainya. Atau seperti dalam contoh tadi ya, nak gali kubur sendiri, bermalam di kubur dari semasa ke semasa dan sebagainya. Adakah betul cara macam tu? Jawapannya salah. Ini melampau. Kenapa? Kerana tidak pernah ditunjukkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi berpada-pada maknanya apa? Jangan melampau. Nabi makan minum. Persoalan, adakah Nabi sekarang hari ini mungkin kita dengar ada
pihak-pihak yang mencadangkan, menyarankan supaya kita jadi vegetarian. Dia makan apa? Buah-buah, sayur-sayur dia. Adapun daging, tak kira lah daging apa, dia tak nak makan. Ya. Kalau ada yang menyarankan, memberi saran macam tu atas alasan untuk menyucikan jiwa, di situ kita kena semak semula lah dari mana datang ya konsep macam tu. Sedangkan Nabi SAW sendiri dia makan daging, ya, seperti mana dalam daging korban dan seumpamanya. Ya. Jadi ini pendekatan yang pertama, kita kata pendekatan bersikap keras ya terhadap jiwa, ya, atau kita kata pendekatan ekstrim. Sebagaimana turut menjadi kesilapan bagi mereka yang menyangka bahawa hak jiwanya itu perlu ditunaikan dengan bermudah-mudahan, mengabaikan pengurusannya, membiarkannya tenggelam dalam syahwatnya dan semisalnya. Ini ada satu lagi cadangan, satu lagi apa? Kecenderungan lah. Di satu pihak ada yang bersikap keras, di satu pihak lagi dia sambil lewa. Dia abai, dia tak peduli. Dia tak peduli dengan kedudukan jiwa dia. Dia memberi perhatian kepada jasmani, dia jaga makan minum dan seumpamanya, dia menjaga pakaian, dia jaga persekitaran tempat tinggal, ya, dipastikan bersih. Seperti mana saya kira tuan-tuan pernah dengar lah, ada masyarakat yang sangat-sangat menjaga kebersihan. Pernah dengar atau tidak? Ada setengah masyarakat sangat-sangat menjaga kebersihan. Dididik anak-anak, budak-budak di sekolah, dari sekolah rendah lagi, supaya sampai gosok lantai bilik kelas atau gosok lantai tandas di sekolah dan sebagainya. Mereka sangat-sangat menjaga kebersihan. Tetapi ternyata dalam soal jiwa mereka mengabaikannya sama sekali. Mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Tidak memberi sebarang perhatian kepada penyucian jiwa. Jadi di situ kita kata jelas mereka mengambil sikap bermudah-mudahan. Dalam bab dunia mereka sangat strict. Mereka jaga ketat. Tetapi ternyata dalam bab jiwa mereka mengabaikannya sama sekali. Jadi kita kata kedua-dua pendekatan keras dengan pendekatan sambil lewa, kedua-duanya salah, ya. Kedua-duanya tak betul. Jadi kata penulis, jauh sekali tazkiyatun nafs itu, penyucian jiwa itu dilakukan sedemikian. Ini bukan dengan cara bersikap keras, bukan dengan cara sambil lewa, ya. Bahkan tazkiyatun nafs itu dilakukan dengan jalan-jalan yang menepati syariat. Itu kata kunci dia. Bagaimana kita nak sucikan jiwa kita? Bukan dengan kita memandai-mandai, bukan dengan kita ijtihad, bukan kita uji kaji dan sebagainya. Tidak. Ternyata bahawa syariat sudah memberi panduan kepada kita untuk kita bagaimana kita mensucikan jiwa kita, ya. Dilakukan dengan jalan-jalan yang menepati syariat, dengan bersikap pertengahan, jangan melampau ekstrim, jangan terlalu sambil lewa. Tidak secara melampau dan bermudah-mudahan, bahkan dengan melazimi petunjuk Nabi SAW dan manhajnya yang lurus. Itu dia. Ya, menepati syariat, melazimi petunjuk Nabi dan melazimi manhaj Nabi SAW. Dalam risalah yang ringkas ini, saya akan menyebutkan 10 prinsip penting yang dapat membantu seorang Muslim menyucikan jiwa serta membangunkan dirinya, di samping membersihkannya dari sebarang sifat yang memalitkan, yang membawa kotoran dan keburukan kepadanya. Saya mohon kepada Allah Ta'ala agar menyucikan jiwa kita, memperbaiki seluruh amalan kita, memberikan ketetapan dalam setiap tutur kata kita, ya, memberi ketetapan maknanya memberi panduan, ya, dalam setiap tutur kata kita, memberikan basirah, memberikan ilmu dan kefahaman akan kebenaran dan merizkikan kita untuk mengikutinya, ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua kepada sebaik-baik akhlak dan amalan, memalingkan kita daripada keburukannya, daripada keburukan akhlak, daripada keburukan akhlak-akhlak yang buruk dan keburukan amalan-amalan yang buruk,
serta menjauhkan kita daripada segala fitnah, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Yang fitnah di sini maknanya cobaan, dugaan yang zahir, yang boleh dinampak, atau yang batin, yakni yang tersembunyi. Semoga selawat dan kesejahteraan Allah dipanjangkan ke atas Nabi kita Muhammad, juga buat ahli keluarga dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ sahaja untuk mukaddimah kuliah kita yang pertama dalam perbahasan 10 prinsip penelitian 2 karangan Syekh Abdul Razak Hafizahullah. Dan sebelum kita melabuhkan tirai, di sini ada satu soalan daripada saudari Nur Atikah binti Ismail. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya jika membeli barang kemas secara atas talian? Sekiranya tidak boleh, apa perlu buat dengan barang kemas yang telah kita beli? Mohon penerangan Ustaz. Ya, soalan keluar tajuk, tapi tak ada masalah insyaAllah. Dalam soal membeli barang kemas, ya, dalam hadis Nabi SAW menyebut az-zahabu bil-zahab yadan biyad. Ya, dalam soal jual beli emas dengan emas, ya, maka hendaklah secara tunai, ya, dengan diserahkan dan diambil. Diserahkan emas yang dijual dan diambil emas yang dibeli. Ya, pada hari ini kita membeli emas dengan, mungkin ada yang kata hari ini kita beli dengan wang ringgit. Tapi untuk makluman, wang ringgit seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, wang ringgit pada hari ini, mata wang kertas hari ini, dia mengambil hukum emas dan perak, ya, kerana asalnya itu asal mata wang emas dan perak. Cuma pada hari ini, ya, untuk memudahkan dan sebagainya, digunakan wang kertas, tetapi dia mengambil hukum emas dan perak. Jadi kalau kita nak beli emas dengan wang ringgit, antara syarat utamanya ialah hendaklah secara tunai dan bukan secara hutang, dan hendaklah dalam satu majlis. Maknanya bukan diserahkan barang hari ini, kemudian diserahkan bayaran hari ini, kemudian barang diberikan kemudian dan seumpamanya. Tak boleh. Perlu diserahkan bayaran dan diambil barangnya dalam majlis yang sama, seperti manalah hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Dalam masa yang sama tidak dinafikan ada khilaf, ya, ada khilaf tentang adakah barang kemas dia sama dengan erti wang dinar. Dulu zaman Nabi SAW dahulu, mata wang emas dinamakan dinar. Adapun dirham mata wang perak. Ada persoalan, ada perbahasan, adakah barang kemas, ya, barang kemas seperti rantai, ya, subang, gelang dan seumpamanya, dia mengambil hukum wang dinar. Ada perbahasan. Tapi secara prinsipnya majoriti ulama melihat bahawa wang dinar, wang emas, dia sama hukum dengan barang perhiasan yang dibuat daripada emas. Ya, justru tak kiralah kita nak tukar wang dinar dengan wang dinar, atau wang dinar atau wang ringgit, wang kertas dengan barang kemas. Menurut jumhur ulama, majoriti ulama, dia mengambil hukum yang sama. Ya, maka hendaklah ditransaksi itu dalam satu majlis. Maka tidak boleh dilakukan secara atas talian. Kalau atas talian, kalau online, jelas kita mungkin bayar dahulu. Saya ingat macam itulah, kita bayar dahulu untuk kita nak beli barang kemas tu, kemudian barang kemas tu akan dihantar dalam secara pos dan seumpamanya, maknanya dia datang kemudian. Maka dia menyalahi syarat yang kita sebut tadi. Hendaklah, ya, serahan bayaran dan penerimaan barang itu dilakukan dalam satu majlis. Maka tidak boleh dilakukan secara atas talian. Ya, itu jawapan dia lah. Kemudian dia tanya, apa perlu kita buat dengan barang kemas yang kita telah beli? Asalnya kena dipulangkan semula, ya, kerana tidak menepati syarat. Asalnya kena dipulangkan. Kalau kita dah transaksi macam tu, ya, kerana itu dinamakan riba. Ya, transaksi yang macam tu dinamakan riba nasi'ah. Ya, dia sejenis riba. Apabila diserahkan bayaran emas tu atau wang ringgit, kemudian barang kemas tu diberi kemudian,
itu salah satu bentuk riba, ya. Jadi asalnya perlu dipulangkan, ya, maknanya dibetulkan transaksi itu semula, ya. Tetapi andai kata ada kesukaran atau kesulitan untuk nak pulangkan semula, maka kita kata, ya, semoga Allah mengampuni salah silap kita yang lepas. Apa yang lepas dah lepaslah, ya. Itu kalau kita tak dapat nak pulangkan, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ sahaja untuk kita kali ini, dan saya kira insya-Allah kita bertemu malam esok insya-Allah. Ya, kita akan untuk daurah, ya, prinsip pencucian jiwa ni kita akan adakan setiap hari Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat insya-Allah, ya, sepanjang minggu inilah, ya, sepanjang PKB inilah insya-Allah, mudah-mudahan, ya, semoga semuanya berjalan lancar, mudah-mudahan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.